Saya jemput Datuk Dr. Alias bin Razak Kuala Nerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Buruh Helang Buruh Tempur, soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus, Tuan Yang Di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Malaysia telah banyak menerima manfaat daripada peruntukan yang diterima daripada Global Environment Facility ataupun GEF. Sejak Malaysia menyertai GEF pada tahun 1994, sebanyak 21 projek di peringkat nasional telah dilaksanakan dengan jumlah pembiayaan sebanyak 76.951 juta dolar Amerika Syarikat. Selain itu, Malaysia sebagai negara parti kepada Perjanjian Paris 2015 turut layak untuk menerima pembiayaan di bawah Green Climate Fund GCF bagi melaksanakan tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sehingga kini, Kementerian telah melaksanakan 4 projek GCF di peringkat nasional dengan jumlah pembiayaan sebanyak 1.398 juta dolar Amerika dan turut terlibat dalam satu projek serantau dengan pembiayaan berjumlah 300 juta dolar Amerika. Wakil-wakil daripada semua negeri termasuk dari Pantai Timur telah menghadiri sesi libat urus bagi mendapatkan input daripada pelbagai pemegang taruh bagi mengenal pasti program ataupun projek yang berpotensi untuk dilaksanakan melalui pembiayaan GEF ataupun GCF. Negeri-negeri Pantai Timur juga akan turut dilibatkan dalam program pembangunan kapasiti dan perkongsian pengetahuan semasa pelaksanaan projek-projek lain berdasarkan kesesuaian. Terima kasih. Silakan Ustaz. Terima kasih Mohd Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Cuma di sini suka saya nak tanya, pertamanya Kerajaan Terengganu telah banyak berkorban untuk menjaga hutan, bagi mengelakkan hakisan tanah, menjaga biodiversiti, juga menjaga sumber air dengan mengawal pembalakan dan pembukaan hutan untuk pertanian. Terengganu merupakan antara negeri yang masih mengekalkan kawasan berhutan yang tinggi, iaitu sekitar 52.2%, antara yang tertinggi dalam negara. Manakala baru-baru ini sebahagian dari hutan di Taman Negeri Kenyir, di Kenyir telah diistilahkan sebagai Taman Negeri. Kita telah menambah keluasan tadahan air tersebut ke 30,000 hektar Taman Negeri yang baru kita istilahkan. Oleh itu ingin saya tahu dari sudut konservasi hutan dan habitat hutan, adakah Terengganu layak menerima apa-apa lagi bantuan daripada Kerajaan Persekutuan selain daripada yang disebutkan di bawah GCF tadi. Semoga harap perkara ini dipertimbangkan kerana ialah negeri Terengganu sumbernya tak banyak. Dan kalau dari kita nak menjaga hutan ini ada bantuan yang tertentu yang spesifik daripada Kerajaan Persekutuan, memastikan kita terus dapat menjaga kelestarian hutan kita. Terima kasih. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Sebenarnya kita tengok komitmen daripada Kerajaan Persekutuan dalam perkara ini memang jelas. Di bawah belanjawan pertama yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun ini untuk belanjawan 2023, Ecological Fiscal Transfer, yang mana wang yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri berdasarkan keluasan hutan, berdasarkan inisiatif-inisiatif pemeliharaan biodiversiti dan sebagainya yang diambil oleh negeri-negeri, telah ditingkatkan daripada 70 juta ringgit setahun kepada 150 juta ringgit setahun. Jadi ini dapat kepada semua negeri mengikut inisiatif-inisiatif yang mereka ambil, dan antara negeri yang banyak terima Sarawak, Sabah, Kelantan, Terengganu dan Pahang dan Perak. Negeri-negeri ada banyak keluasan hutan. Seterusnya untuk tahun ini atau untuk belanjawan 2024 yang baru dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, EFT ini telah dinaikkan lagi menjadi 200 juta ringgit. Jadi kalau daripada sebelum ini tahun 2022 70 juta, hampir 3 kali ganda kenaikan untuk belanjawan 2024. Satu kenaikan yang sangat besar, dan ini akan membantu kerajaan-kerajaan negeri untuk memelihara kawasan hutan mereka termasuk tadahan air dan sebagainya. Begitu juga inisiatif baru yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam belanjawan 2024 ialah sukuk biodiversiti berjumlah 1 bilion ringgit.
Ya, dan sebagaimana kita tahu soal hutan, soal tanah ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, dan kerajaan-kerajaan negeri lah yang akan banyak memperoleh manfaat daripada inisiatif-inisiatif seperti ini. Terima kasih. Silakan Menteri Jaya. Terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Kita sedar bahawa kerajaan meletakkan satu sasaran yang tinggi untuk mencapai kadar karbon sifar, namun kerjasama ataupun sokongan daripada masyarakat antarabangsa masih terhad. Persoalan saya adalah, apakah tindakan kerajaan agar dapat menerima lebih banyak dana antarabangsa dan memperbagaikan sumber kewangan untuk melaksanakan projek-projek perubahan iklim dan alam sekitar? Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Sememangnya kalau nak berharapkan sumber daripada kerajaan semata-mata, kita ada kekangan di peringkat kerajaan persekutuan. Jadi di peringkat kerajaan kita cuba memperbagaikan sumber kewangan, dan ini termasuklah projek-projek di peringkat pertimbangan oleh dana-dana antarabangsa seperti Plan Adaptasi Kebangsaan, National Adaptation Plan, banyak dibangkitkan oleh Yang Berhormat sekalian. Kita kurang bercakap tentang adaptasi. Sebenarnya NAP, National Adaptation Plan ini sedang dibangunkan dengan peruntukan $3 juta Amerika di bawah Green Climate Fund. Seterusnya ada 3 projek negara berkaitan inisiatif rendah karbon di peringkat subnasional, iaitu hidrogen hijau dan pemeliharaan ekosistem biodiversity di infrastruktur pelabuhan berjumlah $16.314 juta Amerika yang telah disenarai pendek di bawah GEF, dan projek serantau oleh Malaysia dan Filipina bagi meningkatkan pengeluaran makanan padi $13.799 juta Amerika di bawah pembiayaan Adaptation Fund. Dan kementerian kini juga sedang menyediakan dokumen country program dengan izin yang mengandungi senarai projek mitigasi dan adaptasi yang berpotensi untuk menerima pembiayaan daripada dana-dana ini. Selain mendapatkan pembiayaan menerusi dana-dana antarabangsa, bantuan teknikal dan pembangunan kapasiti turut kita terima melalui kerjasama bilateral di peringkat serantau di bawah kumpulan kerja ASEAN. Dan akhir sekali, kementerian juga bekerjasama dengan sektor kewangan untuk mengenal pasti keperluan pembiayaan mampan dan pembiayaan berkaitan iklim yang boleh ditawarkan oleh institusi kewangan. Jawatankuasa bersama mengenai perubahan iklim yang dipengerusikan oleh Bank Negara dan Suruhanjaya Security juga sedang mengkaji program-program perintis yang bersesuaian seperti pembiayaan gabungan ataupun blended finance dengan izin untuk menyokong pembangunan projek-projek mesra iklim. Terima kasih.